Bawa kepada cerita berkenaan dengan MOU transformasi dan kestabilan politik. Berikut apa yang dipersetujui oleh kerajaan PH. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu dipanggil confidence and service agreement, perjanjian keyakinan dan perkhidmatan yang telah ditanggat, yang telah dipropos, telah dicadangkan oleh Ismail Sabri. Tapi itu bukan cadangan yang pertama. Sebenarnya cadangan ini pernah dibawa oleh Muhyiddin Yassin sebaik saja sebelum dia jatuh dahulu. Benda ni dibawa oleh Muhyiddin Yassin sebenarnya. Idea ni bukan idea baru. Idea ini dibawa oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu kepada pembangkang dan juga kepada sesiapa blok kerajaan yang nak terus menyokong Muhyiddin Yassin untuk kekal jadi Perdana Menteri. Tetapi sayangnya benda itu ditolak dan akhirnya tak dimaterialiskan. Tidak dimaterialiskan. Namun begitu, hari ini perkara itu telah dibawa kepada pembangkang. Confidence and service agreement tersebut, perjanjian keyakinan dan juga perkhidmatan itu dibawa kepada pembangkang. CSA dipanggil, Confidence and Service Agreement, telah dibawa kepada pembangkang dan pembangkang akhirnya telah menandatangani satu MOU, satu Memorandum of Understanding transformasi dan kestabilan politik. Now MOU tersebut bukannya perjanjian sebab perjanjian itu esok, tetapi MOU itu akan bersetuju dengan beberapa perkara. Kita tengok dulu secara umum dia, apa yang kita boleh nampak daripada MOU ini secara umum. Kerajaan Pimpinan Ismail Sabri pada hari ini memeterai memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik. Secara asasnya dengan pemeterian tersebut, PH tidak akan menghalang kerajaan dalam undi kritikal di Dewan Rakyat yang boleh memberi kesan kepada survivalnya seperti belanjawan, dan saya tambah seperti undi percaya. Sebagai pertukaran, kerajaan akan mengusahakan sejumlah pembaharuan dan dasar yang sebelum ini di bawah PH. Malaysia kini telah melihat MOU tersebut yang dinyangka akan diterbitkan esok dan mengesah ketulinan dengan anggota pasukan rundingan. Okey, bagaimana dia berfungsi? Jawatan Kuasa Kerja dengan 10 anggota akan dibentuk, merangkumi 5 wakil kerajaan dan 5 pembangkang. Mereka akan mengadakan pertemuan setiap 2 minggu atau ketika waktu yang dipersetujui bersama untuk berunding dan memantau pelaksanaan MOU. Okey, sebenarnya MOU itu dah dilaksanakan lah. Kerajaan setuju untuk tidak membubarkan parlimen sebelum 31 Julai. Ini saya sebut tadi, disebabkan oleh MOU ini kita telah bagi nyawa kepada kerajaan yang sedang bergolak ini untuk mereka tenang dan mengatur strategi dengan lebih baik. Padahal kalau kita desak, sebenarnya kita boleh buat pilihan raya seawal Mac atau April. Tapi tak apalah. Ada juga klausa khusus yang menyatakan persefahaman ini tidak patut dirahsiakan. Okey. Ia juga menyatakan, maksudnya esok akan didedahkan semualah, menyatakan persetujuan adalah apa yang terkandung dalam memorandum dan sebarang cadangan lisan atau tidak bertulis tidak terpakai. Okey. Pelanggaran terhadap persetujuan akan menyebabkannya tidak sah lagi. Now, ini satu persoalan dari pihak saya kan. Kalau sekiranya ini sebab saya tak tengok lagi memorandum tersebut, bila saya tanya kepada beberapa orang yang hadir pada waktu itu, dia pun kata, ahli parlimen lah, dia pun kata tak berapa pasti berkenaan dengan memorandum itu. Itu agak pelik juga Tapi tak apalah. Now, isu dia, macam mana kalau sekiranya pelanggaran dilakukan terhadap memorandum ini? Bagaimana kalau memorandum ini dilanggar dalam tempoh masa ini? Apa dia punya remedies? Apa damages yang boleh dapat? Apa benda yang kerajaan ini boleh perolehi? Sebab kita tahu kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang kita tahu tak mematuhi janji. Kita tahu kerajaan ini kerajaan yang sukar untuk mematuhi janji. Dan dia khianat 2 kali, bukan sekali tuan-tuan. Dia khianat 2 kali. Sekali dia khianat dengan kita, dia bersama dengan pengkhianat. Kali kedua, dia khianat orang yang mengkhianati kita. Dia khianat tu 2 kali, bukan sekali. Jadi kenapa kita nak kena percaya dengan orang yang khianat ni tuan-tuan? Okey. Now, isu dia macam saya tulis dalam Facebook tadilah. Isu dia macam ni. Dia bukan isu ya setuju tak setuju tu satu hal lah. Tetapi persoalan utama dia, bila kita sebut tentang penerangan, inilah masa sebenarnya untuk pihak pembangkang memberi penerangan kepada rakyat, terutama yang menyokong kita ni. Apa sebenarnya yang cuba ditandatangani? Kita ada gambaran umum, gambaran umum seperti undi 18, antar aktif lomba parti ditambah dengan MA 63. Malam esok saya akan bercakap, lusa, esok 14 bulan. Malam 14 bulan saya akan bercakap secara ekstensif, secara detail berkenaan dengan MA 63 bersempena dengan Hari Malaysia 1960, Hari Malaysia pada 16 September
pada 19 September sebenarnya Malaysia. So malam esok saya akan bercakap apa itu Malaysian Agreement, apa itu Malaysian Act, apa itu MA63. Kita akan tengok dan kenapa saya kata ia hanya retorik ahli-ahli politik saja. Okay, kita akan tengok malam esok. Tetapi nak membawa balik apa yang saya cakap tadi, now kita ada penerangan. Kenapa kita tak terangkan dulu kepada rakyat atau kepada penyokong-penyokong kita apa sebenarnya yang berlaku? Bila kita hantar signal macam ni, sekarang ini kita berpecah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang 50-50. Kita bukan kata kita tak setuju, tapi bila when we are left in the dark, dalam keadaan apa yang kau sign, jadi dia menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Oh tak apa Is, kita tunggu lepas ni baru kita dedahkan. Nah persoalannya, bila kita kata lepas ini, lepas sign baru kita dedahkan, itu menimbulkan lagi banyak persoalan daripada jawapan. Kenapa saya kata lebih banyak persoalan daripada jawapan? Seolah-olah, bukan saya menuduh, seolah-olah hendak menyembunyikan sesuatu. Saya kata tadi, sekarang ini kita nampak MNPN ni duk bergaduh sesama sendiri. Tapi kita bagi masa sehingga 31 hari bulan Julai minimum untuk pilihan raya itu berlaku. Maksudnya boleh berlaku selepas 31 hari bulan Julai. Seolah-olah kita bagi nyawa untuk mereka nak berunding. Kita bagi nyawa mereka untuk bertenang. Seolah-olah begitu. Adakah kita tak begitu pandai dalam strategic planning kita? Dia kata, okey, kita nak kena tenangkan negara A daripada segi politik dan saya setuju. Saya tak menafikan perkara tersebut. Sebab itu saya kata ketenangan ini hanya akan dicapai bila lepas pilihan raya. Dan kita kena buat pilihan raya secepat mungkin. Kita tak akan dapat tenang selagi mana tak ada pilihan raya. The only way kita boleh tenang tanpa pilihan raya adalah dengan kita suap orang yang akan melawan kita. Kita suap orang yang nak melawan kita ni dengan apa-apa janji dan sebagainya. Memang kita kata kita takkan lepas daripada jadi pembangkang, kita akan terus membangkang. I agree. Kita membangkang, mungkin kita akan terus jadi pembangkang. That one is not a problem. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham sentimen yang kita dok main selama ini bagaimana, kesan dia bagaimana, akibat dia bagaimana, dan apa yang boleh berlaku kepada kita juga bagaimana. Dari segi strategic planning kita bagaimana. Cabang mempersoalkan saya buat satu event strategic planning retreat. Strategic planning retreat. Persoalannya kita buat tak strategic planning retreat ni? Warisan marah lah hari ini kan sebab dia orang tak di-includekan dalam rundingan tersebut. Tak kisahlah warisan. Tetapi rakyat tu sendiri perlu tahu apa isi kandungan tersebut. Kenapa takut nak di-revealkan sekarang before kita sign? Mungkin rakyat ada pendapat dari sendiri yang mungkin kita boleh bincangkan. Bukan saya kata pimpinan PH ni tak bijak, tak. Kita kena faham dan tahu bagaimana nak main sentimen. Kalau kita gagal untuk main sentimen dan persepsi, maka kita gagal dalam politik kita. Politik is about perception, it's about sentiment, it's about how you command and conduct the perception and how you command and conduct the the sentiment. So kalau kita gagal dalam menangani perkara tersebut, maka gagal kita dalam menangani musuh kita, dalam menangani lawan kita, dalam menangani kawan kita, dalam nak bersama dengan kawan dan lawan kita. Tahu-tahu hari ini kita datang, kita sign, kita pun tak tahu dokumen tentang apa, wartawan pun tak tahu dokumen tentang apa, dah sign, esok body reveal. Dah sign, esok pun nak reveal. So esoklah saya boleh review. Saya dah kata tadi, jangan salahkan saya kalau sekiranya saya bagi statement yang silap. Saya kata macam ni, saya kata dia mungkin ada baik dia. Apa baik dia? Katakanlah, saya pun tak tahu. Katakanlah mungkin dalam SNA itu CSA tersebut, di dalam CSA tersebut ada satu klausa yang mengatakan bahawa pembangkang akan dapat dana. Contoh, mungkin saya pun tak tahu. Contohnya, kerajaan dapat 3.5 juta, pembangkang akan dapat 200,000 pro rate. Contoh, dia kata pro rate, pro rata dibagi kepada beberapa bulan tinggal lagi ni baki. Mungkin. Itu satu benefit yang kita dapat. Dalam masa yang sama dia kata kita akan perjuangkan MA63. Itu yang diletakkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, MA63. Saya rasa DAP yang cakap benda tu. Tapi tak apa, MA63. Kita ada letak MA63. Undi 18. Undi 18. Akta Ain Tolong Parti. Akta Ain Tolong Parti. Selain daripada itu, kita tengok. Selain daripada itu, apa kemungkinan? Apa tambahan lagi? Kita tengok. Pembaharuan parlimen. Daripada kerajaan, apa yang diharapkan daripada PH, berkemungkinan PH juga akan menyokong atau berkecuali dalam sebarang RU yang boleh ditafsirkan sebagai undi percaya, dengan syarat perangkatnya turut dirunding dan persetujui secara bersama. MOU juga mengandungi bahagian yang menyatakan ia tidak boleh menghalang
peranan PH untuk semak dan imbang kepada kerajaan. Maksudnya PH tetap jadi pembangkang, itu tak ada isu. Apa dijaga kepada kerajaan? MOU ni dibahagikan kepada 3 masa. Pelaksanaan dilaksanakan segera, yang ingin dilaksanakan dalam tahun ini, dan perkara akan dilaksanakan separuh pertama 2022 sebelum pilihan raya. Now, pembaharuan parlimen mewujudkan lebih banyak jawatankuasa pilihan khas parlimen dan menstruktur semula jawatankuasa sedia ada, memastikan komposisinya mencerminkan perwakilan parti di Dewan Rakyat, memastikan jawatankuasa dipengerusi secara sama rata, kerajaan menyediakan pegawai sokongan dan dana yang wajar untuk menyokong perjalanan jawatankuasa, tambah kos lagi, meminda peraturan mesyuarat bagi memastikan prosiding Dewan Rakyat dan Dewan Negara teratur. Okey, peruntukan sama rata untuk ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Ini saya sebut tadi. Peruntukan sama rata untuk ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. So berkemungkinan selepas ini pembangkang akan dapat 3.5 juta pro rate. Memastikan ketua pembangkang diberi hak kemudahan yang sewajarnya, seperti sebagai seorang menteri lah. Satu caveat yang perlu dinyatakan adalah jaminan peruntukan sama rata hanya untuk ahli parlimen yang terlibat dalam MOU ini. Maksudnya siapa yang sign. Maksudnya berkemungkinan warisan tak dapat, berkemungkinan pejuang tak dapat. Ini bermakna kerajaan masih boleh menafikan peruntukan sama rata terhadap parti pembangkang lain seperti pejuang dan warisan yang tidak menyertainya. Satu lagi perlu dinyatakan, MOU ini tidak menggariskan secara berkenaan hak dan kemudahan sewajarnya kepada ketua pembangkang. Terdahulu ada mencadangkan ia perlu setaraf dengan seorang menteri. Satu lagi perkara dalam pembaharuan adalah pengenalan sebuah akta perkhidmatan parlimen yang akan membolehkan ahli parlimen menguruskan sendiri keuangannya. Ia perlu diluluskan selewatnya pada sidang mesyuarat kedua penggat kelima yang dijangka berlangsung pada separuh masa yang kedua. So, ada beberapa perkara yang saya dah nyatakan tadi. Antaranya adalah sama rata keadilan. Jadi dalam hal itu ada pro dia. Pro dia adalah rakyat dapat, mungkin di tempat yang biasa sebelum ini pembangkang tak dapat, sekarang dah dapat dana. Mungkin jumlahnya kita tak tahu. Itu antara pro yang kita dapat. Dan kalau kita tengok from that perspective, okay, fine. Kita kata bolehlah, kita boleh ni, kita dapat, rakyat pun dapat, terutama dalam COVID ini, bla 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 dan sebagainya. Dalam masa sama kita pun boleh berkempen dan sebagainya menggunakan dana tersebut. Tetapi tuan-tuan, kita nak bagi tahu, dana itu bukan dibagi dalam bentuk tunai. Dana itu dalam bentuk projek. Kalau kita faham dana ahli parlimen ni bukan jadi bank in 3.5 juta. Jangan, bukan macam tu. Kita kena propose projek, hantar kepada ICU. ICU ni maksudnya Implementation and Coordination Unit. Kalau di Sarawak lah, saya tak tahu di Semenanjung ni macam mana. Hantar kepada ICU, dan ICU ni nanti akan propose, dan akhirnya kalau dapat dana itu dikeluarkan, maka bagilah kepada DO dan sebagainya untuk mereka melaksanakan projek tersebut. Now, berapa persoalan yang itu on the positive side of it. Tapi saya kata on the negative side of it, kita kena timbang juga. Antara lain pertimbangan kita adalah bagaimana dengan, adakah kita telah kehilangan fungsi kita sebagai orang yang menekan kerajaan sekarang ini. Dia kata memang Samsul Iskandar tadi kata kita tak akan hilang taring kita sebagai seorang pembangkang. Saya setuju. Kita tak akan hilang taring kita sebagai seorang pembangkang, tetapi adakah ada beberapa perkara, akhirnya kita tak halang tapi kita tak bangkang. Kita tak halang tapi kita tak bangkang hanya kerana benda-benda ini diberikan kepada kita. Dan apa pula boundaries kepada apa yang boleh dibangkang oleh pembangkang? Ini satu advantage. Katalah dia bagi kita semua tu, apa boundaries dia yang tak boleh? Boleh tak pembangkang kata RU ni tak boleh, oh yang ini kamu semua dah melanggar perjanjian? Apa boundaries kepada pembangkang? Boundaries kepada kerajaan apa dia? Bagaimana kalau contohnya kerajaan tak melaksanakan yang sepatutnya dibuat pada tahun ini, dia buat pada tahun hadapan. Tak buat tahun ini, cuma dia bawa kepada tahun hadapan. Cuma dia kata kami akan bawa tahun hadapan, cuma tak sempat dan sebagainya. Adakah itu dianggap melanggar? Sebab MOU ni bukan MOA, ini Memorandum of Understanding saja, bukan Memorandum of Agreement. MOU is a loose term, saya boleh kata. Ada orang argue kata tak, is MOU ni sama kuat dengan MOA, that's why they have different names. Understanding is just an understanding. What happen if one of the parties or both parties breach? Dia melanggar apa orang kata, akta-akta yang ataupun persetujuan di dalam perkara tersebut. Apa remedies, apa damages, apa yang akan berlaku? Sekadar apa? Sekadar satu jadi kerajaan, satu jadi pembangkang. It's not clear. Again, saya kata, if you cannot make it clear to us, don't blame me if I try to make it clear to others. And mungkin I was wrong. So you all kena terangkan. And terangkan tu bukan esok. Sepatutnya diterangkan semalam, bukan esok. Itu saya nak cerita. Sepatutnya penerangan itu berlaku semalam, bukan esok, tuan-tuan. Tapi dan again, dah berlaku, nak buat macam mana kan?